Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Kita sambung ke surat 56, masalah yang ke-61. An Nu'man bin Bashir qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam مثل القائم على حدود الله والمدهم فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, katanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perumpamaan orang yang berdiri di atas sempadan Allah Ta'ala, yakni berdiri di atas hukumnya dan tidak melepasi sempadannya, seumpama suatu kaum yang berbuang undi mereka itu atas satu bahtera di dalam laut. Adalah perumpamaan ini didatangkan oleh Nabi kita kerana merupakan di mata hati dan akal kita akan rupa jalan kena bala, maksiat yang meratai diturunkan Allah ke atas hambanya yang jahat, sama-sama juga akan mengenai orang-orang yang baik. Kerana orang yang baik tidak mengambil peduli, tidak mengambil bicara akan dia. Bila sesuatu perbuatan jahat, sesuatu perbuatan maksiat berlaku dan orang tak kisah benda tu, orang tak peduli dengan alasan hak individu, hak asasi, selagi demo tak kacau orang. Demo bukannya kacau orang, demo tak semayang je pun, bunyi penyakit je pun tu. Ya, orang kita ni dilanda dengan penyakit Jepun. Dia tak semayang Jepun, bunyi Jepun. Boleh Korea pula. Dia tak semayang Korea, bunyi tu dah Jepun saja dibubuhnya. Maka bila orang dah tak kisah dengan perbuatan maksiat, dengan perbuatan yang jahat tadi ni, Allah Ta'ala turunkan bala meratai. Maksudnya semua kena. Yang baik pun kena, yang jahat pun kena, semua kena. Seumpama kisah kapal, orang di bawah dengan orang di atas, tingkat 2 dengan tingkat atas kapal. Bila orang tingkat 2 naik ke atas nak ambil air, basah orang tingkat atas. Maka orang atas kata, engkau orang ni menyusahkan kita orang je. Mulai hari ni peraturan, kau orang tak boleh naik atas, duduk bawah. Jadi orang bawah kata, macam mana kita nak ambil air ni? Apa susah? Kasih pecah lah, kita tebuk lah bawah. Maka bila tebuk bawah, bila kapal berlayar, apa jadi? Maka semua tenggelam sekali. Hak atas, hak bawah tenggelam semua. Dia kata, dan bahtera itu mempunyai 2 lapisan, satu lapisan di atas dan satu lagi lapisan di bawah. Dan mereka mencabut undi kerana menentukan tempat masing-masing, supaya jangan jadi berbuat-buatan yang ini mau lapisan atas, yang ni nak duduk lapisan bawah, maka dicabut undi pula. Adil. Cabut undi, dapat atas nasib lah, dapat bawah nasib lah. Fa asaba ba'duhum a'laha wa asaba ba'duhum asfalaha. Maka bila dah cabut undi, adalah yang duduk bahagian atas, adalah yang duduk bahagian bawah. Orang-orang bawah susah sikit pada waktu nak air. Pasti naik ke atas membawa timba dan gayungnya, kerana di atas mereka dapat menghulurkan timba mengambil air laut, buat nak mandi ke nak basuh apa yang mau dia basuh. Demikianlah tiap-tiap waktu mereka berkehendakkan air, mereka naik ke atas. Fakana alladhina fi asfaliha yas'aduna fayastaquna al-ma' fayasubbuna 'ala alladhina fi a'laha. Maka jadilah orang yang tinggal di bawah naik di atas, lalu ambil air minum daripada atas,
maka terperciklah dan terbetuanglah air orang yang duduk di tingkat atas dan jadi basah tingkat atas. Maka jadi marahlah orang tingkat atas, maka gemparlah sebab demikian. Bila dah marah, bersungut. Bila bersungut, apa kata dia? Faqala allazina fi a'laha la nada'ukum tas'aduna fatu'zunana. Maka katanya orang yang tinggal di tingkat atas, apalah macam ni, kena mudarat kami ni pasal korang naik di atas. Sekarang peraturan dia apa? Peraturan dia, kalau kami benarkan kamu naik di atas, kami jadi susah. Kami tak boleh sabar dah dengar orang selama-lamanya. Apakala didengar oleh orang yang tinggal di bawah, disahut mereka, faqala allazina fi asfaliha fa inna nanqubuha min asfaliha fanastaqi. Maka kata orang di tingkat bawah, jika kamu semua tidak memberi kami naik di atas untuk mengambil air minum, nak mandi, nak basuh apa-apa, maka dari manalah kami mau mendapatkan air? Adakah kami nak tertahan dahaga, nak tak mandi, tertahan kotor, cemar barang yang berhajat kepada membasuhnya? Sekiranya sekalian kamu sudah setuju belaka tak bagi kami ambil air dari atas, tentulah kami ambil daripada bawah. Kami korek pantat kapal ini dari bawah, dengan itu dapatlah kami ambil air. Kata orang-orang di tingkat bawahannya. Maka apakala pekerjaan orang di tingkat bawah mau mengorek kapal dari bawah, dibiarkan. Sekiranya dibiarkan, tidaklah naik air ke dalam kapal sampai mengaramkan dia dengan orang-orangnya. Maka sabda Nabi SAW, fa in akhadhu ala aydihim famana'uhum najau jami'an wa in tarakuhum gharifu jami'an. Apa kata Nabi SAW? Maka jika diambil peduli dan diendahkan atas diri mereka itu dan tidak dibiarkan apa yang mereka nak buat, nak tebuk kapal, maka ditegahlah orang yang sebelah tingkat bawah itu, jangan buat, nanti kalau korang tebuk, habis dengan segala isi kapal tenggelam. Dan jika dibiarkan orang sebelah tingkat bawah memperbuat yang demikian, yang dikatanya nescaya tenggelam mereka semuanya, maka jadi binasalah belaka. Demikianlah, jangan kita biarkan maksiat berleluasa dengan alasan tu kau punya hal, kami duduk tingkat atas, kami tak ada kena-mengena dengan kau. Engkau tingkat bawah, engkau orang punya hal, kita orang tak ada hal. Kami senang je dapat air apa semua, engkau nak buat apa, engkau punya masalah, itu hak engkau orang. Maka dengan sebab dibiarkan orang tebuk lantai kapal, maka tenggelam dengan tingkat-tingkat atas sekali. Begitulah perumpamaannya dengan orang yang membiarkan maksiat berleluasa. Dibiarkannya kejahatan berjalan. Yang tak tegur, ulama diam, agamawan diam, mufti diam, pemerintah diam, orang awam diam. Pasal apa? Sebab yang sana tu hak asasi mereka, kita tak boleh kacau katanya. Maka dengan sebab itu balak pun turun. Bila balak turun, apa jadi? Semua kena. Datang gunung berapi, semua kena. Datang gempa, semua kena. Datang kemelesetan ekonomi, semua kena. Mari penyakit, kena semua. Hak baik ke, hak tak baik ke, semua kena. Sebab apa? Sebab maksiat tidak dicegah, sebab maksiat tidak dihalang. Baik, dimisalkan Nabi oleh Nabi akan tingkat yang di atas tadi dengan tingkat di bawah seperti orang dalam satu negeri. Maka orang di atas tinggal cukup senang lebih dari orang bawah. Senang tak jadi orang kayangan? Senang. Okey, hantar anak tadika di luar negara, tak mainlah tadika kemas. Senang jadi orang kaya. Nak kereta dapat welfare. Okey, tak terkesan. Sekali makan steak beratus ribu.
Kita ni nak dapat chicken chop pun susah, yang dapat chicken pork, yang tu dapat. Oh, orang kaya senang jadi kayangan ni. Dia kata orang bawah susah, dan orang-orang bawah ni tinggal dalam kesusahan sedikit. Semua susah. Nak pergi sekolah susah, nak beli face mask pun susah. Face mask tu basuh, guna balik, pakai seminggu, basuh, jemur, pakai balik. Pasal tak larat nak beli, duit tak ada. Orang atasan senang, sebab tu orang berebut menjadi orang atasan. Banyak projek, banyak duit. Maka apabila orang bawahan telah tinggal satu tempat atau satu negeri, masing-masingnya berkaitan dengan maslahah. Kemudian apabila tidak sabar orang atas di atas keuzuran orang di bawah, nescaya terpaksalah orang bawah mendatangkan maslahah dengan pelbagai jalan. Duit tak ada, nak makan macam mana? Nak beli susu anak, apa nak kena buat? Buat apa sajalah yang kita sanggup. Ada yang menternak, ternak ayam, dia kata penyakit ayam pula, tak boleh bela ayam. Ternak ikan, main banjir pula, ikan lari. Lah ternak orang. Ternak orang senang. Sebab tu P. Ramlee sebut dah, meniaga orang lagi untung dari meniaga unta. Hari ni dah wujud orang meniaga orang. Okey. Kemudian wujudlah penipuan, scammer banyak. Macam mana nak ambil duit orang secara jalan tipu? Maka berlakulah pelbagai jenis scam yang nak mengambil duit orang. Demikianlah juga orang sebuah negeri seperti orang dalam sebuah kapal. Dia kata setengahnya mau buat jahat, setengahnya orang saleh yang membiarkan dan tidak menasihati. Nescaya Tuhan turunkan bala. Maksudnya meratai orang jahat dan orang baik, sama-sama tenggelam belaka di dalam bala, seperti orang yang baik dan orang jahat yang tenggelam dalam kapal yang dikorek oleh orang bawah tadi. Itulah bandingan dia. Setengah orang kata kita ni tak campur orang, kita dah baik dah. Belum lagi. Okay? Kita mesti ada konsep amar ma'ruf nahi mungkar, suruh buat baik dan cegah kemungkaran, wajib. Maka hendaklah saudara-saudara mengambil ingat, apabila dilihat orang berbuat maksiat, pertama hendaklah dilarang. Kalau ada kuasa, larang. Kalau tak ada kuasa, keluar daripadanya supaya selamat daripada bahaya bala yang diturunkan Allah ke atasnya. Tegur dengan lidah. Tak tegur dengan lidah, tegur dengan hati. Tak setuju dengan hati. Mudah-mudahan bila turun bala, kita tak kena. Jangan kita join sekali pula, pergi baca doa selamat pula. Pertandingan Ratu Cantik, dia jemput Ustaz Kazim baca doa selamat. Tak kena. Okey. Doa-doa juga. Okey. Ratu Cantik juga. Baik, bab yang ke-14. Bab ma jaa afdalul jihad kama kalimatul adlin 'inda sultanin jairin. Baik, hadis pendek ya. An Abi Sa'id al-Khudri. Cara baca tu An Abi Sa'id al-Khudri. Kalau sambung An Abi Sa'id, An Abi Sa'idin al-Khudri. Dia ada nun bawah pula. Kalau sambung An Abi Sa'idin al-Khudri radhiyallahu an. Kalau kita berhenti An Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min a'zamil jihad kalimata adlin 'inda sultanin jairin. Hadis yang hasan. Diriwayatkan daripada Abu Sa'id Al-Khudri, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawasanya sebesar-besar jihad,
ialah perkataan yang betul di sisi sultan yang zalim, pemerintah yang zalim. Baik, Nabi sebut apa? Sebesar-besar jihad ialah bercakap yang benar, kalimatul adlin, kalimah yang adil di hadapan pemerintah yang zalim. Itu kalimah ataupun jihad yang paling besar. Haram kata haram, halal kata halal, dosa kata dosa. Jangan sebab nak jaga periuk nasi haram jadi halal, nak jaga title, nak jaga jawatan, mata duk pejam, lidah jadi clue. Ni nama dia saya sebut dah semalam, syaitan bisu. Haram, nak kata halal apa lagi? Arak tu haram. Janganlah saya mencadangkan arak tu ditukar nama daripada nama timah pada nama lain. Itu bukan agamawan. Sebut tu haram, bukan suruh tukar nama. Sebab ada agamawan yang cuma suruh tukar nama. Kita tak setujulah nama timah tu, boleh nama Mary pula. Boleh nama apa, nama Carrie ke Rosalinda ke. Kenapa buat nama timah pula? Elizabeth ke, Janet ke? Tak, tukar nama pun tak mau, haramkan terus. Itu baru dia menasihati, bercakap yang adil di hadapan pemerintah. Jangan duk takut pula. Itulah jihad paling besar. Ketahuilah wahai saudaraku, adalah dikehendaki dengan sultan pada hadis ini ialah siapa-siapa yang mempunyai cukup kekuasaan untuk memerintah pada negeri dan pada rakyat, maka dia dipanggil sebagai sultan. Kadang-kadang dia panggil raja, mulk. Kadang-kadang dipanggil ganti, Perdana Menteri. Kadang-kadang wakilnya, DO. Itu semua pemimpin tu, daripada agung, pada sultan, pada raja, menteri, Perdana Menteri, timbalan, ketua jabatan, ketua pengarah, sampailah peringkat daerah, DO, sampailah peringkat kampung, pengurusi JKK. Maka sultan itu mewakili siapa-siapa lah, mungkin presiden sebuah negara pun sultan juga, yang memerintah, yang ada kuasa. Apa makna zalim? Dan zalim itu ialah berbuat aniaya, membuat kezaliman. Cikgu ni dapat anugerah tiap-tiap tahun, anugerah hikmat cemerlang. Sekali dia tak ambil, bilik dia sekarang tengah padang, dia tak ambil suntikan. Orang letak dia dalam tengah padang bola, dalam kemah pengantin. Jamban tak boleh kongsi dengan cikgu, surau tak boleh masuk, kantin tak boleh. Habis tu kalau dia nak kencing mana? Seberang jalan, Petronas ada. Tak boleh bersemuka dengan budak-budak, tak boleh jumpa dengan cikgu lain. Laluan khas tak boleh masuk laluan lain. Parking pun tak boleh campur sekali. Tu nak kata zalim ke tak zalim? 28 tahun berkhidmat, menabur bakti, tak cocok punya pasal kena buat macam tu. Padahal budak yang kena sakit tu semua dah cocok. Sekolah hak kena tu, cikgu semua cocok dah. Itu tang mana marinya? Jadi jangan kita buat zalim macam itu. Dan kalau tak ditegur perbuatan itu, Allah turunkan bala, semua kena. Mesti ada orang nasihat. Adakah dengan kamu menyuntik 2 suntikan itu kamu bebas dan kamu kebal daripada COVID? Tak. Berapa ramai yang dah sempurna 2, kena stage 3, stage 4, innalillah pun ada.
Jadi janganlah dia buat satu kezaliman pada cikgu. Mereka ni sekarang ni cikgu dengan cikgu pun bergaduh. Cikgu yang cocok dengan yang tak cocok bergaduh tak? Gaduh. Jadi macam mana nak mendidik budak-budak kalau sama-sama cikgu besar dengan cikgu kecil bergaduh? Kezaliman berlaku. Kemudian seperti menghukum ia dengan ketiadaan sebenar atau mengambil hak orang dengan tiada betul dan tiada bertentangan dengan jalan syarak, maka itu dipanggil sebagai zalim. Maka siapa-siapa yang pergi memperkatakan dengan perkataan yang hak kepada pemerintah, menerangkan padanya jalan yang kemahuannya pada hukum syarak, maka dialah yang berhadap kepada perang yang terlebih utama daripada segala perang. Jangan duk kata perang-perang di Syria besar lah, Palestin besar lah. Yang kita duk cakap yang hak ni lagi besar daripada perang di sana. Sebab hari ni ada orang yang nak perang jihad di Syria, nak masuk anggota sana anggota sini, tinggal anak isteri dia pergi perang nak dapat syahid. Dalam hadis ni kata tak payah pergi jauh-jauh lah, pihak depan mata kamu lo, pergi tegur kezaliman yang berlaku. Benda yang tak kena yang berlaku ni pergi tegur, pergi cakap elok-elok. Maka orang yang berhadap kepada perang yang terlebih utama tadi, terlebih utama daripada segala perang, maka dialah orang yang berhadap kepada, sebagaimana yang berlaku dalam masalah 53 di antara seorang laki-laki yang bercakap dengan Governor Marwan Al-Hakam, yang menegur Marwan membaca khutbah sebelum daripada semayang hari raya. Dia kata perbuatan kamu ni tak betul, Nabi tak pernah buat macam ni. Nabi semayang raya dulu baru khutbah, beza dengan semayang Jumaat. Dia bangun di tengah-tengah khalayak, ditegurnya Marwan Al-Hakam. Jikalau sekira menjadi dengan sebab ia mengeluarkan cakap itu, dia kena bunuh, nescaya matilah ia dengan nama mati syahid. Banyak cakap orang tua ni, boh ke dalam, seksa lebih kurang, dia pula penyakit kecil mana, mata kelabu, kaki bengkak, 2 hari mati orang tua tu. Maka matilah dia, dikira sebagai mati syahid. Dan jika dia hidup, ia hidup dalam keadaan sa'id, yakni hidup dalam keadaan berbahagia. Suami kita nama apa? Sa'id, maknanya sentosa. Siapa dapat suami nama Sa'id untung. Sentiasa berbahagia. Kalau dia tak kena tangkap, lepas dia tegur, dia nasihat, orang tak tangkap dia, tak seksa dia, tak bunuh dia, maka orang ini dia berada dalam keadaan sa'id, hidup yang berbahagia. Sebab apa? Kerana dia seorang yang menolakkan mudarat kepada semua orang Islam, maka jadilah seolah-olah dia itu perisai kepada mereka daripada mengenai kezaliman seseorang yang berkuasa, yang berbuat zalim kepada semua orang. Dia akan didoakan dengan kebaikan. So dia, nah, hari ini kita tengok macam-macam bentuk kezaliman yang berlaku, macam-macam bentuk, okay? Timbulkan kesusahan, dan jadilah dia seorang yang mendapat pahala yang besar di sisi Allah. Apa dalilnya? Dalilnya hadis Nabi an Abi Sa'id Al-Khudri anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna min a'zamil jihad kalimatin adlin 'inda sultanin jairin. Diriwayatkan daripada seorang sahabat Nabi namanya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya setengah daripada sebesar-besar perang dan terlebih utamanya iaitu bercakap benar, bercakap betul di sisi pemerintah yang zalim, iaitu pemerintah yang menghukum dengan mengikut hawa nafsunya. Jadi itulah nama dia jihad. Ramai dah orang nak berjihad yang ni? Tak ramai. Nah, tak ramai.
Upokat saja yang berani tegur. Tu pun lepas tegur dah kena ban, kena gam. Okay, setengah negara lain duduk dalam bawah tanah, tangkap-tangkap duduk dalam penjara bawah tanah, seksa memang pun. Ini setengah negara lain. Tegur saja hilang, tegur saja hilang. Berapa banyak ulama-ulama yang tegur saja 2-3 hari tak jumpa dah. Anak isteri pun tak jumpa dah. Manalah Tok Lebay ni pergi, manalah Abang Haji ni pergi, nak Abang Haji apa dah. Tangkap, sumbat sampai mati. Ini nama dia jihad yang paling besar. Baik, bab yang ke-15, bab fi su'alin Nabi sallallahu alaihi wasallam salasan fi ummati. Bab yang menyatakan permintaan Nabi sallallahu alaihi wasallam 3 perkara pada umatnya kepada Allah. Nabi minta 3 benda. Allah kabulkan beberapa benda, Allah tak kabulkan beberapa benda. Itu pelajaran minggu depan insya-Allah. Baik, sekadar itu saja. Kita jumpa lagi pagi besok insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahu akbar.